Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya datang awal kerana tak mau lepas peluang untuk nak dengar ceramah berhubung dengan sumbangan ulama-ulama Kedah dalam perjuangan Islam daripada dulu lagi. Tidaklah sedikit pun ada di hati nak duduk tempat ni, kerana ini bukan masa yang patut bagi saya lah. Kerana hari ini memanglah tujuan nak datang, nak mengaji. Walaupun kalau dah diminta saya mengisikan sedikit masa sebelum penceramah datang, saya nak cerita sedikit. Dalam 2-3 hari lepas, saya dijemput untuk satu majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah, yang mana Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Haji Fadhil, Datuk Haji Fadhil bin Awang selaku Mufti Kedah juga hadir majlis itu. Majlis ini dikenali sebagai satu seminar untuk memperbetulkan tentang sejarah silam negeri Kedah yang sangat berharga, yang patut diketahui bukan saja oleh para ulama, pentadbir, malah rakyat negeri Kedah sendiri. Mungkin belum lagi tiba masanya dihuraikan dengan panjang lebar kepada kita, tetapi sebenarnya sudah tercatat secara kajian ilmiah saintifik oleh sarjana-sarjana hebat yang diiktiraf oleh dunia bahawa negeri Kedah ini ada tamadun yang hebat sekitar 3,000 tahun dahulu, 2,500 tahun dahulu. Kalau kita dengan Nabi kita Muhammad SAW berpisah hanya 1,445 tahun, tetapi menjangkaui zaman-zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka dijumpailah di negeri Kedah ini, iaitu di Sungai Batu Merbuk. Kalau kita lintas dekat UiTM Merbuk tu, kita nampak ada kemah-kemah banyak. Itu adalah tapak-tapak kajian arkeologi, kajian-kajian yang disengelarakan oleh pasukan dia panggil pengkaji-pengkaji daripada Universiti Sains Malaysia. Mereka telah menemukan di bawah bumi situ ada sejarah tamadun negeri Kedah yang tua, maka dikatakan kerajaan Kedah tua. Apa yang kita bangga ialah sejarah yang mereka jumpa sekarang, dokumen-dokumen yang mereka jumpa sekarang memperbetulkan sejarah yang selama ini mengatakan bahawa orang Kedah ini agama Hindu. Tuan-tuan pun tahu, perempuan pun tahu, ya, di mana kajian sebelum ini ada muzium, ada tapak-tapak panggil berhala-berhala ataupun tapak-tapak tokong-tokong Hindu di Merbuk itu telah diperbetulkan oleh sejarah baru yang baru dijumpa sejak kajian mereka 2007 sampailah sekarang ini masih diteruskan. Apa yang mereka jumpa di bawah sana? Mereka jumpa di bawah sana bukan saja satu bandar pelabuhan yang besar yang mengandungi jeti, pusat pentadbiran dengan pusat pentadbiran custom, pelbagai kelengkapan. Pada kira-kira 2000 tahun dulu lagi dah ada kemajuan itu di negeri Kedah ini yang dipanggil Kedah Tua. Jadi di situ juga terdapat satu industri besar yang merupakan
industri pelaburan besi yang terbesar yang menghasilkan besi-besi untuk dunia. Sampailah ke negara Timur Tengah, ke barat, di mana pedang-pedang yang digunakan oleh orang Arab adalah berasal daripada Kedah Tua itu. Jadi kita berasa bangga bukan setakat tamadunnya, tetapi satu perkara yang dijumpai di situ iaitu tapak dari segi ibadat. Apa yang mereka jumpa? Satu tapak yang mereka nampak adalah berupa bukan daripada sejarah tamadun Hindu, tetapi adalah tapak amalan agama Hanif, yakni ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang telah sampai di negeri Kedah ini. Bila kita bercakap tentang agama Hanif Nabi Allah Ibrahim, itulah agama yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan Allah. Maknanya 2000 tahun dulu orang Kedah sudahlah bertauhidkan kepada Allah melalui ajaran nabi-nabi terdahulu, yakni dipanggil agama Hanif. Perkara ini akan diterus dibuat kajian dan disokong oleh data-data berapa orang profesor yang mengkaji. 2-3 hari lepas kami disumbangkan pendapat oleh 2 profesor. Pertama, Profesor Datuk Mokhtar bin Saidin, ya, seorang profesor daripada Universiti Sains yang membuat kajian tentang arkeologi. Satu lagi adalah Profesor Dr. Saleha Mah Yaakob, seorang sarjana yang mengkaji tentang sejarah bahasa budaya sebelum Islam lagi. Di mana kajiannya menunjukkan bahawa pergerakan masyarakat Arab turun sampai ke timur ini adalah daripada zaman nabi-nabi terdahulu, melalui perdagangan, melalui dakwah dan sebagainya. Jadi kita patut berasa bersyukur, ya, kita bukan nak mendahului kajian ini kerana mungkin kajian ini sudah diterima oleh Jabatan Warisan Kementerian Kebudayaan dan Warisan Malaysia dan sudah diterima di peringkat antarabangsa, cuma menunggu pengesahan daripada bangsa-bangsa bersatu untuk mengisytiharkan dia panggil tapak warisan dunia yang sedang dipohon oleh pengkaji-pengkaji ini. Apa yang kita nak ambil pengajaran kepada kita? Pengajaran di sini ialah Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang Kedah ini sebagai negeri yang sudah mempunyai tamadun yang hebat sebelum Islam lagi. Pada zaman sebelum Nabi Isa alaihi salam lagi sudah terjumpa tamadun yang hebat ini. Jadi jangan kata orang Kedah tak pandai. Ya, itu satu. Yang kedua, terbukti bahawa dengan kehendak Allah memilih negeri Kedah ini sebagai tapak bagi Islam yang berlandas, agama yang berlandaskan kepada tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun dahulu. Ini semua adalah ketentuan Allah. Mengapakah dijadikan bandar pelabuhan yang besar di situ? Memang kalau kita tengok adalah kalau semata-mata bukan kerana faktor ekonomi, laluan antarabangsa kapal-kapal besar daripada barat ke timur melalui Selat Melaka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala nak memeliharakan bahawa negeri kita ini sejarahnya sangat-sangat terkesan dengan agama yang sampai kepada kita, iaitu agama Hanif yang dibawa daripada nabi-nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Sehinggalah Islam datang
secara resmi pada tahun 1136 Masihi dengan pengislaman Raja Kedah pada masa itu, iaitu Praong Mahawangsa yang telah ditukarkan nama kepada Sultan Muzaffar Shah, yakni pada kurun ke-12. Saya bukan orang sejarah tapi saya minat kerana duk tengok ada sejarah ni Allah Ta'ala letakkan mengapa kepada negeri kita Kedah Tua ini dia letakkan sejarah agama Hanif, kemudian bangkit agama Islam. Sebab pengislaman yang pertama yang mula-mula masuk ke alam Melayu ialah dari Kedah, bukan negeri lain. Ya, bermula di Kedah. Ya, itu sejarah yang kita tahu. Jadi kebetulan hari ini nak datang pakar sejarah, nak cerita para ulama, seronok sangatlah kita nak tengok bahawa tanpa ada ulama-ulama ini, siapalah kita. Kerana ulama-ulama ini ialah pewaris para nabi. Ya, al-ulama'u warasatul anbiya'i, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama itu adalah pewaris para nabi pada menyampaikan risalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa risalah ini sampailah hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita di negeri Kedah ini ya akan ada di antara kita semua sepatutnya menjadi satu kekuatan untuk kita jaga, pertama jaga akidah orang kita. Ya, sama-sama kita gembelingkan supaya ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akidah, yakni ilmu tauhid berlandaskan ajaran ahli sunnah wal jamaah, digembeling sungguh-sungguh, bukan saja di pekan, di kampung, mestilah di seluruh pelosok negeri ini, bahkan di tanah Melayu, di Malaysia keseluruhannya, kerana inilah sebenarnya yang telah berlaku kepada negeri kita ribuan tahun dahulu, sehinggalah Islam sampai daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patut menyemarakkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mendukung tentang sejarah perjuangan ulama-ulama, kerana dengan cara itu kita meninggalkan kepada generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi ke depan sana, supaya mereka juga terus mempertahankan ini sampailah kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan. Jadi dah sampai dah penceramah. Makan di sini. Baik. Pasal dia duk makan, saya sambung lagi lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, memandang ke majlis kita ini, mereka suruh bercakap juga tentang beberapa perkara tentang ilmu. Marilah kita renung sejenak akan perkataan ulama-ulama kita berhubung dengan peranan kita sebagai umat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peranan sebenarnya bagi kita ini? Dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad Saleh bin Ali Al-Masyhur Al-Laqihi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab yang hebat ini, kitabnya nipis 21 muka surat saja, tetapi perkara yang tersirat di dalamnya terlalu amat besar berhubung dengan akidah, yang berkaitan dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekh Ahmad Muhammad Zin Al-Fatani bahawa tanggungjawab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Nabi Muhammad ni umat yang berada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dahulu, 1445 tahun dahulu sampailah hari kiamat, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa tanggungjawab umat Muhammad yang disenaraikan oleh para ulama? Termasuklah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Pertamanya tanggungjawab ini, tanggungjawab yang fardu ain yang kita kena main sendiri, kita kena libat sendiri, iaitu mengenal Allah. Tak dapat tidak. Nak mengenal Allah, kena mempelajari, kena belajar. Belajar itu dia panggil perkara yang dituntut kepada kita secara fardu ain. Ya. Dia jadi wasilah untuk menyampaikan kepada tujuan mengenal Allah, maka jalannya ialah belajar. Jadi jangan lupa kita, termasuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, pastikan mereka mengaji ilmu tauhid daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, supaya mereka kenal Allah. Setidak-tidaknya mereka kenal sifat 20 yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah, supaya mereka dapat kenal Allah. Dengan kenal Allah itu, mereka akan datang membesarkan Allah. Mereka akan datang perasaan gerun dan takut kepada Allah. Jadi bila kenal Allah, dia akan patuh. Apa saja yang disuruh oleh Allah, pastilah dia akan mengerjakannya dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Itu tanggungjawab yang paling utama, kerana Nabi bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Ulama berkata, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah segala amal ibadat kita melainkan setelah kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Itu tanggungjawab yang pertama, kerana Allah dalam Quran pun menyebutkan, di dalam Al-Quran akan perintah untuk kita kenal Allah ini. Ya. Baik, tanggungjawab yang kedua yang digariskan oleh ulama, iaitu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Itu tanggungjawab yang kedua. Ini juga fardu ain atas kita melaksanakan. Maknanya kita balik kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nak melaksanakannya tak dapat tidak, mesti kita berilmu juga. Macam mana nak semayang bagi betul, nak beribadat bagi betul, nak berakhlak bagi betul, nak bertauhid bagi betul, mesti dengan berilmu. Maka kita dapat pelajari ilmu-ilmu ibadat, ilmu muamalat, ilmu munakahat, nikah kahwin, dan ilmu jinayat, supaya kita menjadi orang yang dapat melaksanakan ibadat sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab yang kedua yang wajib kita laksanakan secara fardu ain, tak dapat tidak. Tanggungjawab yang ketiga disebutkan di dalam kitab itu, iaitu menyuruh orang-orang yang di bawah kita, yakni menyuruh ahli kita dan juga orang yang bekerja langsung di bawah kita, supaya mereka juga mengenal Allah dan membuat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Ini tanggungjawab fardu ain. Suruh anak, suruh isteri, suruh kuli-kuli yang kerja di bawah kita, suruh mereka belajar kenal Allah, suruh mereka sembahyang, suruh mereka buat benda-benda yang diperintah oleh Allah, suruh mereka tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ini tanggungjawab yang fardu ain kerana dia terlibat kepada ahli-ahli kita, orang yang di bawah perintah kita. Maka tak lepas kita kalau kita tidak menyuruhkan mereka itu. Ya, sebab ini Allah suruh kita bukan takat diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yang keempat, yang terakhir, ya, sebab belum masuk lagi penceramah kita, ya. Yang keempat, tanggungjawab ini tanggungjawab bersama. Kalau disebut tanggungjawab bersama, dia fardu kifayah. Mesti ada segulungan daripada kita pakat-pakat buat kerja ini.
Kalau tak ada siapa langsung buat kerja yang keempat ini, berdosa habis umat. Apa dia? Inilah disebutkan menjaga kuliat yang 6. Menjaga 6 perkara ini. Setengah istilah dia kata menjaga maqasid syariat ataupun tujuan syariat Allah diturunkan. Apa dia? Setengah kata 5, setengah kata 6. Tapi dalam kitab Faridah dia sebut 6. Kita kena sama-sama pakat jaga. Kalau tak ada semua tak ambil peduli dah perkara ini, maka Allah akan tanya kita semua. Tak mudahlah orang kata kita nak lepas diri. Mudah-mudahan kita tidak lepas perkara ini. Inilah perjuangan Islam. Inilah perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Inilah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan alim ulama kita. Apa dia? Pertama, jaga, dia panggil hifzun nafsi. Jaga pertama, hifzuddin. Pertama, jaga agama. Ya, jaga agama ummah. Kita mesti ada rasa bersama untuk jaga agama Allah di atas muka bumi ini. Jangan bagi ada di antara kita yang telah Islam jadi murtad. Allah akan tanya kita. Tak kira duduk di tempat mana. Pemimpin tinggi sekali kah? Pemimpin nombor 2 kah? Pemimpin nombor 3 kah? Pemimpin negeri kah? Pemimpin kampung kah? Imam kah? Pemimpin keluarga kah? Semuanya akan ditanya. Adakah kita terlibat sama-sama menjaga agama Allah? Jangan bagi ada di antara Islam itu murtad. Jangan bagi ada di antara orang-orang Islam tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan kita mesti pastikan mereka dapat belajar dengan baik dan mereka dapat beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dengan baik. Inilah peranan kita sama-sama. Yang kedua, tanggungjawab kita iaitu tanggungjawab menjaga diri manusia. Jaga diri orang-orang Islam. Jangan bagi ada orang Islam dianiayai oleh orang-orang kafir maupun musuh-musuh Islam. Kerana orang Islam ini adalah saudara kita. Jangan cederakan mereka. Jangan membunuh sesuka hati. Kerana Allah memerintahkan dengan hukum hudud bagi melindungi mereka ini. Minta maaf, hukum qisas. Ya, untuk melindungi orang-orang Islam daripada aniayai oleh musuh-musuh Islam. Keselamatan mereka kita jaga. Sekarang kurang dah peduli. Kalau dulu-dulu, zaman dulu kita kecil-kecil, zaman saya kecil-kecil dulu, kalau berjalan luar kampung pun orang kampung tegur, balik, hang balik. Masa siapa duduk maghrib duduk sini lagi. Lah ni siapa nak peduli? Kalau kita peduli pun lah ni, depa kata sibuk jaga tepi kain orang. Tapi itu peranan yang dimainkan oleh masyarakat dulu. Ya, jadi kita harus ambil balik peranan ini, pakat-pakat jaga ummah. Yang besar cara besar, yang kecil cara kecil, supaya ummah kita ini terselamat daripada segala fitnah. Fitnah orang kafir, fitnah orang Islam, fitnah orang jahat. Ini peranan kita. Yang ketiga yang kita wajib main iaitu jaga keturunan Islam. Keturunan orang Islam ini harus dijagakan. Jangan bagi ada perbuatan-perbuatan zina yang boleh melahirkan anak di luar nikah. Kerana itulah Allah meletakkan hukum hudud ya bagi mereka yang berzina. Ya, sama ada mereka sudah kahwin atau berkahwin, ada hukuman-hukumannya. Kerana apa? Nak jaga generasi umat Islam itu mestilah lahir daripada perkahwinan yang sah. Kemudian Allah menjaga pula akal manusia. Jangan bagi akal manusia jadi rosak dengan meminum minuman yang memabukkan, ambil dadah, ataupun apa saja yang menghilangkan akal ini. Karena menghilang akal ini merosakkan agama, merosakkan berbagai-bagai lagi. Maka di sinilah disyariatkan bagi orang yang menghilangkan akal dengan sengaja
diberikan kepadanya hukuman-hukuman yang berupa hukuman hudud daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanggungjawab kita semua ialah menjaga harta umat Islam. Harta kita wajib kita jaga. Kalau kita buat-buat tak tahu saja tentang harta kita, maka itu berdosa dah. Harta amanah yang Allah beri. Belanja dengan elok. Kerana kita akan disoal dengan pemilikan harta kita. Maka harta orang lain, harta jiran kita, harta umat Islam, kita sama-sama kena jaga. Apatah lagi kalau kita jadi pemimpin. Jangan cuba nak makan harta rakyat. Atau merosakkan bahagian-bahagian yang patut manusia dapat dibolot oleh orang-orang tertentu. Itu adalah larangan Allah, dan di situ ada hukum hudud menjaga hak ini, iaitu kalau dirampaskan hak orang dengan tidak betul, hukumannya iaitu dipotong tangannya. Dan yang akhir sekali, ini tanggungjawab kita sama, jaga maruah umat Islam. Jangan tuduh umat Islam dengan tuduhan-tuduhan yang mengaibkan. Selama tidak ada saksi yang disyaratkan oleh undang-undang Islam, syariat Islam. Jangan tuduh orang ini berzina, jangan tuduh orang ini melakukan perkara-perkara yang tidak elok selagi mana tidak ada saksi-saksi melihatnya. Ini nak jaga umat Islam. Tapi sekarang keaiban umat Islam itu dicungkil. Keaiban umat Islam itu dibuka seluas-luasnya. Kadang-kadang bukan dibuka oleh orang kafir, dibuka oleh orang Islam sendiri. Maka marilah kita mengambil peranan ini balik, memperbetulkan apa yang Allah Ta'ala suruh kita sama-sama perbetulkan. Saya sekadar nak menyampaikan apa yang ditulis oleh ulama-ulama, kerana kecil saya dalam perkara ini, sekadar untuk menyampaikan. Jika ada yang baik adalah dari Allah, jika ada kekurangan itu memang sudah kelemahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.